Tadi solat jemaah bukan Jumaat, hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey. Jadi maknanya ada kumpulan buat, hak lain tu terangkat. Tapi masih lagi diancam dengan ancaman bakar rumah. Bukan kita pergi bakar rumah lah tuan-tuan. Ni ancaman Nabi SAW bagi, mensyaratkan dosa besar lah. Tuan-tuan jangan duk buat fatwa baru pula. Lah ni siapa tak mayang kami pergi bakar rumah apa? Jangan duk buat gitu, kacau tu. Hukum solat secara berjamaah selain daripada fardu Jumaat adalah fardu kifayah ke atas lelaki yang merdeka bermukim dan menutup aurat. Hak ni cerita solat jemaah lain daripada solat Jumaat. Kalau Jumaat sekali kita jumpa di bawah. Sekarang ni kita jumpa solat berjemaah selain daripada fardu Jumaat. Syekh pikuk dulu dia syarah satu hak jemaah bukan Jumaat dulu. Kemudian sekali jemaah hak Jumaat ni. Maka hukum solat secara berjamaah selain daripada fardu Jumaat, bukan Jumaat, Jumaat hukum lain. Ini cerita yang bukan Jumaat. Adalah fardu kifayah ke atas lelaki yang ada ciri-ciri merdeka, bermukim, menutup aurat. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan, yang pertama kita faham fardu kifayah. Tuan-tuan kalau disebut fardu kifayah ni kita faham apa? Apa yang kita ingat? Dulu duk ngaji di sekolah dulu kita faham fardu kifayah ni orang lain buat kita tak payah. Kita faham macam itulah. Tapi hak betul sepatutnya kita kena faham kita buat orang lain tak payah tak apa. Kita buat. Ni orang lain buat kita tak payah sampai bila kita tak buat? Dah kita kata orang lain buat orang pi dah tak apa, saya tak pi tak apa. Tak boleh. Kita letak kat kita dulu. Fardu tapi fardu yang kifayah. Maknanya kalau ada kumpulan kecil yang buat, maka terangkatlah kefarduan tu ke atas kumpulan ataupun satu jemaah ataupun satu kawasan bermukim tu. Baik. Ke atas lelaki yang merdeka, maknanya hamba tak masuk dalam hukum fardu kifayah ni. Okey, hamba tak masuk. Sekarang ni dah tak ada dah. Hamba dalam dunia ni tak tahulah satu masa Allah Arab dah tak ada dah. Islam dah menghapuskan perhambaan tu. Yang kedua bermukim. Maknanya orang musafir dia boleh untuk tak pergi solat berjemaah. Ini yang bermukim. Okay. Kemudiannya menutup aurat. Okay. Orang yang boleh menutup aurat dengan sempurna. Maknanya kalau orang tu tak ada pakaian, dia tak boleh nak tutup aurat, dia tak ada lah tuntutan untuk dia pergi solat berjemaah. Nak pergi macam mana? Baju pun tak ada. Ni saya ingat di Malaysia tak ada lagi kot. Malaysia tak ada lagi. Okey, jadi tuan-tuan faham macam mana hukumnya fardu kifayah. Yang ni saya nak kena sebut jugalah. Kalau macam tu ustaz, maknanya kita tak pi pun tak apa lah. Kita akan setengah orang dia akan baca macam tu. Maknanya tak pi semayang berjemaah pun tak apalah sebab fardu kifayah. Tengok ada orang pi, kita tak pi tak apa lah. Kalau tak ada siapa pi baru kita pi. Kita bukan nak ada masa picak orang. Baik, kita kena faham satu perkara tuan-tuan. Biarpun dari sudut hukumnya kita memahami fardu kifayah, tetapi dalam hadis baginda Nabi SAW ada ancaman yang berat kepada mereka yang meninggalkan solat berjemaah. Contoh tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Kabair. Kitab dosa-dosa besar. Salah satu dosa besar ialah dituliskan meninggalkan solat jamaah lalu mengerjakannya sendirian tanpa uzur. Tinggal sembahyang jemaah. Lepas tu buat di rumah seorang-seorang tanpa uzur, tak ada uzur apa pun. Saja-saja ataupun letih sikit saja, tak ada keuzuran hujan ke atau sakit ke tak boleh pergi. Dia tinggal solat jemaah, kemudian dia mengerjakan sendirian. Maka orang ni termasuk orang yang melakukan dosa besar. Baik, berdasarkan hadis baginda Nabi SAW, Nabi SAW dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa Nabi bersabda berkenaan mereka yang meninggalkan solat berjamaah,
laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi thumma uharriqa ala rijalin yatakhallafuna anil jumu'ati buyutahum. Aku ingin menyuruh seorang menggantikan tempatku menjadi imam solat jemaah ini. Kemudian aku pergi membakar rumah-rumah mereka yang meninggalkan solat berjemaah. Ancaman untuk membakar rumah orang yang tinggal solat berjemaah. Jadi ancaman Nabi SAW sampai ke tahap itu disebutkan dalam ni sebagai salah satu benda yang kalau kita buat perkara yang diancam itu, perkara yang kalau tinggal tu ada ancaman dia, maka termasuk dalam perkara dosa besar. Dan banyak lagi lah dalil yang dibawa dalam kitab Al-Kabair. Jadi saya nak sebut di permulaan ni, walaupun fardu kifayah, kita faham, setengah orang faham fardu kifayah ni, saya buka tingkap tengok ada orang pergi semayang, saya tak payah pergi dah kot, kira ada dah. Saya tengok AJK turun pergi, tak apa dah kot, mereka AJK, mereka lah pergi, saya tak payah pergi kot. Jangan tuan-tuan, hak nak jawab besok ni kita, bukan AJK nak tolong jawab kita dak. Kita jawab sendiri-sendiri dengan Allah Ta'ala. Hak nak senang pun kita, nak dapat kebaikan pun kita. AJK ni, AJK jaga diri AJK lah. AJK pun esok kena jawab dengan Allah Ta'ala juga. Jadi turun mai. Okay. Baik, selesai. Jadi kita faham solat berjamaah fardu kifayah, dan biarlah kita mereka yang menyelesaikan tuntutan fardu tu. Baik. Yang kedua, berjamaah di masjid bagi orang lelaki adalah lebih afdal. Lebih afdal. Maknanya kalau ada pilihan nak berjemaah di masjid ke ataupun di tempat-tempat lain yang bukan masjid, masjid itu lebih afdal. Kadang tempat kerja kita ada surau, ataupun tempat kerja kita tak ada surau, dia ada bilik solat saja. Bilik solat ke masjid. Afdalnya lagi baik ke masjid lah. Walaupun kita terpaksa bergerak sikit, walaupun kita terpaksa turun lift lah dan sebagainya, nak cari tingkatan lebih baik dengan Allah Ta'ala, masjid dalam bab solat berjemaah. Okey. Solat, tadi kira solat jemaah bukan Jumaat. Sekarang ni solat jemaah fardu Jumaat pula. Tadi solat jemaah bukan Jumaat, hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Okey. Jadi maknanya ada kumpulan buat, hak lain tu terangkat, tapi masih lagi diancam dengan ancaman bakar rumah. Bukan kita pergi bakar rumah lah tuan-tuan. Ni ancaman Nabi SAW bagi, mensyaratkan dosa besar lah. Tuan-tuan jangan duk buat fatwa baru pula. Lah ni siapa tak mayang kami pergi bakar rumah apa. Jangan duk buat gitu, kacau tu. Habis apa pula. Siapa ajak ni? Ustaz ajak malam tu. Ustaz mana? Mencari saya pula. Aduh. Ni pula. Tak, bukan macam tu. Ancaman Nabi SAW. Allah. Bimbang juga kalau tak pergi jemaah tiba-tiba rumah terbakar. Pun risau juga. Ada seorang tu, itu dia sebut kat saya. Saya pun sebelum ni tak terfikir lagi, tapi ada seorang haji tu sebut. Ustaz, apa? Dia sebab ada rumah terbakar kan, itu dekat kat sini kan. Tak ada kaitan lah. Dia kata, lebih kurang macam tu lah. Teruk tengok rumah tu terbakar sekian. Jadi dia kata kita ni kena jaga takut-takut kita tak pergi sekali Allah Ta'ala, tak pergi solat jemaah sekali Allah Ta'ala bakar rumah kita. Allah alam lah, itu dia punya sendiri punya keputusan yang dia buat. Tapi tak ada kaitan lah rumah orang terbakar lah ni dengan sembahyang berjemaah. Wallahu Ta'ala alam. Sebab kadang kita tak boleh nak baca. Berbeza dengan solat jemaah fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat. Solat fardu Jumaat adalah fardu ain. Maknanya tuntutan fardu ke atas setiap individu. Kalau fardu kifayah, tuntutan fardu ke atas satu kumpulan. Tapi kalau solat Jumaat, setiap individu kena pergi. Baik. Ianya tidak berhasil jika seseorang itu mendapati kurang daripada satu rakaat. Ini benda kedua saya nak terang. Yang pertama saya nak sebut fardu ain. Maknanya solat Jumaat ni semua kena pergi. Cukup syarat je kena pergi. Syarat apa? Syarat-syarat cukup akil, baligh, merdeka, bermukim, boleh tutup aurat, kena pergi. Ni kita bimbang juga selepas PKP ni dan selepas PKP, bila mula PKP ni ramai yang macam tak pergi.
Tak tahulah, kot saya perasan seorang-seorang tuan-tuan, saya tak tahu. Tapi saya perasan dulu kalau 12.30, 12.45 kita pergi, confirm tak dapat masuk lah. Masjid Surau waktu PKPB dulu, tak dapat masuk orang penuh. Tapi mai PKPP, asal kadang kat pukul 1 lepas hari. Saya tak tahulah tempat ni. Dia lepas hari tak pukul 1? Sini. Lepas hari. Pukul 1 lepas hari. Dulu sini susah agak nak masuk kan. Sampai kena buat appointment lah. Pukul 1 kadang lepas lagi. Kita orang pasal apa tu? Mungkin wallahualam. Tapi kita nak sebut di sini hukumnya fardhu ain. Tuan-tuan, kita yang tidak ada apa-apa masalah, tidak ada apa-apa kebimbangan yang serius. Contoh kita ni sakit yang teruk sangat, takut kena jangkitan COVID ataupun kita di zon merah. Tak ada apa-apa yang serius yang rasanya boleh kita memberi sebab dengan Tuhan untuk kita tak mai sembahyang Jumaat. Pilah sembahyang Jumaat. Pilah. Saya duk tengok setakat ni pukul 1 kadang orang azan lagi pun orang mai boleh lepas lagi masuk. Tuan-tuan pi lah. Sebab tuntutannya adalah fardhu ain. Jangan beri alasan. Dengan manusia kita boleh bagi alasan, tapi dengan Allah Taala kita tak lepas. Sangat-sangat tak lepas. Okey, selesai. Jadi tuan-tuan tahu dua hukum, satu fardhu ain, satu fardhu kifayah. Fardhu kifayah solat Jumaat fardu. Fardhu ain solat Jumaat. Okey. Dan Syekh sebut di sini. Ianya yakni solat fardu Jumaat, solat Jumaat tidak berhasil, tak dapat, tak kira ataupun tak sah seorang tu solat Jumaat dia jika seseorang mendapati kurang daripada 1 rakaat. Yang ni yang saya sebut bulan lepas. Maknanya kalau masuk sembahyang Jumaat kurang tak dapat 1 rakaat bersama tu imam ataupun kurang daripada 1 rakaat bersama imam, makanya tidak dapat Jumaat dia. Tuan faham tak? Dia tak dapat 1 rakaat bersama imam, maknanya dia dapat sekerat rakaat saja, maka tak dapatlah Jumaat dia. Yang ni contoh mudah. Tok imam sembahyang Jumaat 2 rakaat imam. Rakaat pertama kita tak dan masuk lagi. Rakaat pertama tak dan masuk lagi. Mai rakaat imam rakaat kedua kita sempat masuk dengan imam, kita dapat Jumaat. Boleh sembahyang 2 lah. Okay. Kita sampai kita tak dapat dengan imam. Contohnya imam dah tahiyat dah. Tahiyat akhir dah. Kita baru masuk dengan imam. Dapat dah rakaat tu? Tidak dapat. Maka kita tak dapatlah Jumaat. Maka tak jadilah kita untuk sembahyang 2. Kita kena sembahyang Zuhur 4. Begitu. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh faham dalam sembahyang berjemaah ni kita dapat paling lewat limit masanya ialah sebelum tu imam bangun daripada rukuk. Sebab bila dapat sama rukuk dengan tu imam, dapatlah rakaat tersebut. Dapat 1 rakaat, dapat rakaat tu. Terus sambung je i'tidal dan sebagainya. Tapi kalau kita rukuk tu imam bangkit, tak dapat rukuk bersama imam walaupun seketika, tidak dapat rakaat tersebut. Itu basic lah dalam bab masbuk kan. Okay, jadi bila dapat rakaat, maka dapat 1 rakaat, dapatlah sembahyang Jumaat. Jadi ada orang pergi sembahyang Jumaat, dia tak dapat sembahyang Jumaat sebab pergi lambat sangat. Jadi pergi awal sikit. Habis ustaz dia tak dengar khutbah, tak apa kah? Hak tu nombor 2 sembahyang tu. Tu cerita sembahyang. Tak dengar khutbah, dia kekurangan lah dari sudut kelebihan orang yang dengar khutbah. Okay, tapi sembahyang Jumaat dia dapat kalau dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam. Yang kedua, kata Syekh, kelebihan solat berjemaah. Orang solat berjemaah, bukan sembahyang Jumaat, ini solat berjemaah yang biasa. Kelebihan solat berjemaah dikira berhasil apabila terdapat seorang imam dan seorang makmum. Dapatlah berjemaah. 1 imam, 1 makmum. Alright dah. Okay. Yang sempat bersama-sama imam, makmum sempat bersama dengan tu imam ni. Sebelum imam memberi salam yang pertama, sebelum tu imam bagi salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun makmum tidak sempat duduk bersama dengan imam. Okey. Kita tak sempat duduk bersama dengan imam ni dalam sembahyang jemaah biasa. Tak sempat duduk dengan tu imam. Tu imam bagi salam dah. Okay. Tapi dia sempat
dia terdapat di sini ayatnya. Sebelum sempat imam beri salam yang pertama, dalam keadaan makmum tu sempat bersama-sama imam. Imam tak ada bagi salam pertama, dia sempat masuk dah. Dia sempat takbir dah, dia masuk. Imam tak ada bagi salam tu. Walaupun dia tak sempat duduk. Dia dikira dapat berjemaah dengan imam tu. Tuan-tuan faham situasi? Saya bagi nampak lagi. Baik. Tu imam sembahyang isyak sekejap ni. Katalah tuan-tuan sikit perut pergi beli ayam. Ya. Tu imam sembahyang isyak. Rakaat pertama kita tak mai lagi. Rakaat kedua kita tak mai lagi. Rakaat ketiga tak mai lagi. Sakit perut sungguh ni. Rakaat keempat tak mai lagi. Tu imam dah tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita baru lepas mai. Sampai imam dah tahiyat akhir. Imam nak bagi salam tu. Imam duduk tahiyat akhir tu. Imam baru nak bagi salam. Kita Allahu Akbar. Diri. Kita Allahu Akbar. Kita dapat Allahu Akbar. Tengah duduk diri. Imam Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bagi salam. Kita pun, aku dapat, tak dapat. Aku dapat, tak dapat. Aku dapat, tak dapat. Kita mengaji hari ni, kita faham. Bila kita dapat masuk, walaupun belum sempat duduk bersama imam. Selagi dengan syarat imam belum bagi salam. Kita dah masuk Allahu Akbar. Tak dan duduk lagi. Tapi imam belum bagi salam. Maka pada ketika itu kita dapat bersama imam. Kita terus ya. Jadi kalau kita tak ngaji, kita tak tahu kita jadi macam mana. Mungkin boleh jadi dia Allahu Akbar dan dia duduk imam bagi salam. Lah kali dia kata tak di mayang lain. Kan? Boleh jadi gitu tak? Boleh jadi. Dan mungkin zaman muda-muda dulu silap kita pun buat gitu kan. Tak dan ni tak dan cancel. Ataupun kawan cuit belakang, "Oi tak dan. Mayang lain. Dululah zaman sekolah dulu kan."